Assalamualaikum, saya Zubaidah binti Muhammad daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Pelaksanaan Produk Kosting Projek dan Kesannya terhadap Kefahaman Konsep Kos Pengeluaran bagi kursus perakaunan. Kebanyakan pendekatan PDP yang digunakan dalam mata pelajaran perakaunan adalah menggunakan kaedah pasif dan berpusatkan guru. Antaranya ialah kuliah, latih tupi dan demonstrasi penyelesaian masalah. Kaedah ini bertentangan dengan transformasi pendidikan negara yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang berorientasikan pendidikan abad ke-21. Dalam pendidikan abad ke-21, proses PDP ditukar kepada pembelajaran dan pemudacaraan iaitu PDPC, di mana pelajar bertindak secara aktif manakala guru sebagai fasilitator atau pemudah cara. Justru itu, pengkaji mengambil inisiatif untuk mempraktikkan salah satu kaedah pembelajaran aktif iaitu pembelajaran berasaskan projek bagi mata pelajaran perakaunan untuk memperkenalkan konsep kos pengeluaran. Penyataan masalah, lebih separuh atau 55.2% pelajar gagal dalam Pop Quiz 2. Pop Quiz 2 menguji tahap kefahaman pelajar dalam kos pengeluaran. Ini menunjukkan bahawa objektif subtopik 2.4 Manufacturing Cost tidak tercapai dengan baik, di mana pelajar perlu tahu menerangkan dan mengira kos pengeluaran iaitu direct material, direct labor, overhead manufacturing, prime dan conversion cost. Kaedah PDP konvensional yang sedia ada iaitu demonstrasi penyelesaian masalah tidak dapat memberi kefahaman yang baik terhadap konsep kos pengeluaran kerana pelajar tidak dapat membuat gambaran proses pengeluaran secara maujud. Menurut Medley and Benny 2013, pelajar sukar memahami konsep kos kerana tiada pengalaman kerja berkaitan. Oleh itu, pengkaji mengaplikasikan pembelajaran berasaskan projek dalam kajian ini. Kajian berkaitan PBP ataupun pembelajaran berasaskan projek dalam bidang perakaunan dan melibatkan pelajar peringkat pra-universiti agak terhad. Kebanyakan kajian terdahulu berkaitan dengan PBP adalah menjurus dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Menurut Weigel dan Stott, 2015, kaedah pembelajaran aktif yang berpusatkan pelajar adalah lebih berkesan daripada kaedah pasif untuk diaplikasikan dalam mata pelajaran perakaunan. Pengkaji mengaplikasikan pembelajaran berasaskan projek dalam kajian ini. Menurut Bahagian Teknologi Pendidikan, BTP 2006, PBP merupakan pembelajaran di mana pelajar terlibat secara aktif dan memerlukan murid berinteraksi dengan amalan dunia sebenar. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sistematik memerlukan masa untuk disiapkan, merentasi kurikulum dan kemahiran, berorientasikan produk dan penilaian secara autentik. Kajian terdahulu, PBP bukan sahaja memberi kesan yang positif dalam prestasi akademik, tetapi juga kemahiran abad ke-21 dalam diri pelajar. Objektif kajian yang pertama, mengkaji keberkesanan PBP iaitu Product Costing Project terhadap kefahaman pelajar dalam subtopik 2.4 Manufacturing Cost. Yang kedua, mengkaji persepsi pelajar terhadap pelaksanaan Product Costing Project dalam pembelajaran bagi subtopik 2.4 Manufacturing Cost. Untuk mencapai objektif yang pertama, 3 soalan kajian diutarakan iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam mean skor kefahaman pelajar dalam ujian pra antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? Yang kedua, adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam mean skor kefahaman pelajar dalam ujian pasca antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? Dan yang ketiga, adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam mean skor kefahaman pelajar dalam ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan rawatan? Bagi mencapai objektif yang kedua, satu soalan kajian iaitu apakah persepsi pelajar terhadap Product Costing Project dalam pembelajaran subtopik 2.4 Manufacturing Cost. Metodologi kajian, kaedah kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, kaedah kuasi eksperimental, iaitu bentuk ujian prapaskah bagi kumpulan kawalan tidak seimbang, di mana responden dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan rawatan menggunakan pendekatan PBP Product Costing Project dan kumpulan kawalan menggunakan pendekatan PDP konvensional modul sebagai bahan.
sampel kajian, pemilihan sampel secara tidak rawak di mana sampel dipilih daripada kelas-kelas sedia ada dan dibahagikan kepada dua kumpulan, di mana kumpulan rawatan 46 orang responden dan kumpulan kawalan 45 orang responden. Instrumen kajian, ujian pra dan ujian pasca digunakan untuk menilai tahap kefahaman pelajar dan PBP Product Costing Project dibina berdasarkan model PBP 8 Essential Element of PBL yang dipelopori oleh Lama and Megandola dan soal selidik, 10 item soal selidik dan untuk menilai persepsi responden terhadap pelaksanaan PBP Product Costing Project. Dan analisis data menggunakan SPSS version 22 di mana statistik deskriptif digunakan untuk mengira kekerapan peratus, min dan sisihan piawai untuk menjawab soalan kajian 1 dan 2, statistik inferensi iaitu ujian T bebas untuk menjawab soalan kajian 1A dan 1B dan ujian T berpasangan untuk menjawab soalan kajian 1C. Pelaksanaan intervensi bermula pada minggu 2 sesi 2 dengan simulasi projek sebagai gambaran projek yang akan dijalankan di mana fasilitator menayangkan video pengeluaran roti potong dan pelajar dikehendaki untuk mengenal pasti proses pengeluaran dan item-item kos yang terlibat dalam proses pengeluaran roti tersebut. Seterusnya, talimat PBP Product Costing Project diberikan merangkumi objektif dan perancangan projek. Seterusnya, pembentukan kumpulan dan penyerahan driving question, how is your favorite food made and cost you untuk dibincangkan dan diambil tindakan. Minggu 3 hingga minggu 4, pelajar mengalami sendiri proses pembuatan makanan kegemaran mereka, membeli bahan, meletakkan upah pekerja, mengira kos pembuatan makanan yang terlibat, seterusnya menyediakan produk akhir projek iaitu video product costing project. Fasilitator hanya memantau perkembangan projek sahaja. Minggu 5, pembentangan video product costing dan seterusnya memuat naik video product costing di media sosial yang bersesuaian. Dapatan kajian. Untuk soalan kajian 1A, adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam mean score kefahaman pelajar dalam ujian pra antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? Mean score ujian pra kumpulan rawatan 34.89 iaitu grade F dan kumpulan kawalan konvensional 33.64 grade F. Manakala nilai P 0.622 maka P melebihi 0.05. Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan yang tidak signifikan skor min ujian pra, kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Ini bermakna kedua-dua kumpulan mempunyai tahap kefahaman yang sama sebelum rawatan diberi. Soalan kajian 1B, adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor kefahaman pelajar dalam ujian pasca antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? Min skor ujian pasca kumpulan rawatan lebih baik iaitu 84.33 dengan grade A, manakala kumpulan kawalan konvensional 76.73 iaitu grade A-. Ini menunjukkan tahap kefahaman kumpulan rawatan lebih baik berbanding kumpulan kawalan. Nilai P 0.001 maka P kurang daripada 0.05. Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan skor min ujian pasca kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan mempunyai tahap kefahaman yang berbeza selepas rawatan dijalankan. Soalan kajian 1C, adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor kefahaman pelajar dalam ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan rawatan? Min skor ujian pasca kumpulan rawatan lebih baik iaitu 84.33 dengan grade A berbanding ujian pra 34.89 iaitu grade gagal F. Nilai P 0.00 menunjukkan bahawa P kurang daripada 0.05. Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan tahap kefahaman kumpulan rawatan sebelum dan selepas rawatan. Ini bermakna kumpulan rawatan mempunyai tahap kefahaman yang meningkat selepas PBP Product Costing Project dijalankan. Soalan kajian kedua, apakah persepsi pelajar terhadap pelaksanaan Product Costing Project dalam pembelajaran bagi subtopik 2.4 Manufacturing Cost? Keseluruhannya 100% responden memberi persepsi yang baik.
dan positif terhadap pelaksanaan produk costing project dalam pembelajaran bagi subtopik 2.4 manufacturing cost dengan min semua item adalah melebihi 4.0. Perbincangan PBP Product Costing Project menepati ciri PAK 21 di mana pelajar terlibat secara aktif dalam PDPC, berinteraksi dengan amalan dunia sebenar, kaedah PDPC yang sistematik merentasi kurikulum dan kemahiran dan berorientasikan produk iaitu Video Product Costing Project. Analisis soal selidik juga menunjukkan pelajar memberi persepsi yang baik dan positif. PBP Product Costing Project juga memberi kesan terhadap kefahaman pelajar dalam subtopik 2.4 Manufacturing Cost di mana prestasi pelajar kumpulan rawatan dalam ujian pasca adalah lebih baik daripada prestasi pelajar dalam kumpulan kawalan. Terdapat juga peningkatan tahap kefahaman dalam subtopik 2.4 Manufacturing Cost bagi kumpulan rawatan selepas rawatan PBP dijalankan berbanding sebelum rawatan. Kajian terdahulu juga menunjukkan PBP memberi kesan yang positif dan signifikan terhadap pencapaian akademik dalam pelbagai bidang yang dikaji, contohnya fizik, matematik dan teknologi maklumat. Kesimpulan, Product Costing Project memberikan impak yang positif dalam PDPC bagi subtopik 2.4 Manufacturing Cost dan ianya selari dengan PAK 21. Persepsi baik dan positif terhadap pelaksanaan PBP Product Costing Project bagi subtopik 2.4 Manufacturing Cost menunjukkan pelajar bersedia untuk mengalami perubahan kaedah PDPC yang bercirikan PAK 21. PBP Product Costing Project akan diteruskan untuk sesi akan datang dengan melibatkan beberapa subtopik lain yang berkaitan. Sekian, terima kasih.